Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, untuk pelajaran matematik hari ini, cikgu akan bincangkan dengan kamu semua soalan bahagian B daripada pentaksiran matematik. Okey, jadi kamu boleh semak kertas soalan kamu yang telah cikgu email melalui email masing-masing. Okey. Ini untuk bahagian B ni ada 20 markah. Okey. Kita tengok soalan yang pertama, soalan 1A, tandakan betul untuk pengembangan yang betul dan salah untuk pengembangan yang salah. Jadi kamu kena tahu macam mana untuk lakukan pengembangan untuk ungkapan algebra. Diberikan dalam kurungan X tambah 2 dan dalam kurungan X tolak 3. Ingat untuk lakukan kembangan. Okey, tengok kat sini jawapan dia. Okey, alright, ini 1A. Okey, dalam kurungan X tambah 2 dan dalam kurungan X tolak 3. Jadi yang pertama, X ni kamu darab dengan X akan jadi X kuasa 2. Kemudian X ni kamu darab dengan negatif 3 akan jadi negatif 3X. Dan positif 2 ni kamu darab dengan X akan jadi positif 2X. Dan positif 2 ni kamu darab dengan negatif 3 akan jadi dapat negatif 6. Kemudian negatif 3X tambah 2X. Okey, kamu dapat negatif X. Jadi jawapan akhir dia adalah X kuasa 2 tolak X tolak 6. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, jadi X kuasa 2 tolak X tolak 6, ini adalah betul lah. Jawapan kat sini adalah betul. Alright. Yang kedua, dalam kurungan Q tolak 2 tutup kurungan kuasa 2. Ini macam mana nak lakukan pengembangan. Okey, tengok di sini. Okey, dalam kurungan Q tolak 2 tutup kurungan kuasa 2. Untuk lakukan pengembangan ini, kamu ingat langkah pertama, kena tulis buat 2 kali dalam kurungan Q tolak 2 dan satu lagi dalam kurungan Q tolak 2. Sebab dia kuasa 2, maksudnya dia berulang 2 kali. Maksudnya kita kena lakukan pengembangan macam ni. Maksudnya Q darab dengan Q akan dapat Q kuasa 2 dan Q darab dengan negatif 2 akan dapat negatif 2Q dan negatif 2 kamu darab dengan Q akan dapat negatif 2Q. Dan negatif 2 kamu darab dengan negatif 2 dapat positif 4. Kemudian negatif 2Q kamu tolak dengan 2Q akan dapat negatif 4Q. Jadi jawapan akhirnya adalah Q kuasa 2 tolak 4Q tambah 4. Okey, tengok jawapan dia. Jawapan diberi adalah Q kuasa 2 tolak 4. Jadi jawapan ini adalah salah. Okey, jawapan dia kamu kena tik salah lah. Okey, alright. Yang ketiga, 5A dalam kurungan 3 tolak 9B. Jadi macam mana nak lakukan pengembangan. 5A darab dengan 3 akan dapat 15A. Manakala 5A darab dengan negatif 9B akan dapat negatif 45AB. Okey, jadi ini adalah jawapan yang betul. Ini jawapan dia adalah betul. Itu adalah jawapan soalan 1A. Kita tengok soalan 1B pula. Rajah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O. Padankan nama setiap bahagian bulatan yang berikut. Jadi kamu kena kenal pasti nama dia. Jadi yang pertama PORQ. PORQ. Ini apa nama dia? PORQ ni sebenarnya adalah suatu sektor bulatan. Jadi jawapan dia adalah sektor. Ini sektor jawapan dia. Okey, sektor. Manakala yang kedua SVUPQR. SVUPQR, balik pada S mulalah. Ini adalah apa? Ini adalah suatu yang kita panggil sebagai temp bearing. Okey, so jawapan nombor 2 adalah temp bearing. Dan yang ketiga STU. STU. Ini STU adalah apa? STU adalah suatu lengkup. Lengkup. Jawapan dia adalah lengkup. Itu adalah jawapan untuk soalan 1B. Manakala soalan 1C pula, okey. Rajah menunjukkan satah kates. Manakah antara titik berikut yang terletak pada garis PQ? Jadi macam mana kita nak kenal pasti titik itu berada pada garis PQ? Jadi kamu kena tahu. Baca koordinat. Kamu kena semaklah satu persatu daripada koordinat yang diberikan. Pertama, koordinat pertama dalam kurungan 3,4. 3 ni merujuk nilai X. So baca kat sini nilai X dia. Ini 2, ini 4. Jadi kat sini mesti 3 lah. Okey, sebab satu petak ni nilai dia 1 unit. Okey.
Jadi ini 3 naik ke atas, bersilang dengan garisan PQ. Jadi kamu baca pula nilai Y dia sama dengan 4. Jadi jawapan kat sini adalah betul. Titik koordinat 3,4 berada pada garisan PQ. Jawapan ini adalah betul. Yang kedua pula, koordinat 4,5. 4,5 tengok nilai X dia 4 naik ke atas dan nilai Y dia adalah 5. 5 betul lah. Kenapa betul? Sebab 4 ke 8. Okey, jadi tengah-tengah ni mesti sama dengan 6 kerana satu petak ni nilai dia adalah 2 unit. Sebab 8 ke 4 beza dia 8 ke 12 beza dia 4. Maksudnya 2 petak sama dengan 4, jadi satu petak sama dengan 2 unit. Okey, jadi 8 yang tengah-tengah ni adalah 10. So antara 8 dengan 10 tengah-tengah adalah jadi 8 dengan 10 pula yang kat sini tengok ni. 45 ini 4 dengan 8. 4 dengan 8 kalau kamu tolak 8 tolak 4 dapat 4. Maksudnya 2 petak ni sama dengan 4. Jadi satu petak sama dengan 4 bahagi 2 sama dengan 2 lah. Jadi nilai satu petak ni adalah 2 unit. Jadi 4 kat tengah-tengah ni adalah 6. Jadi antara 4 dengan 6 adalah 5. Jadi di sini adalah 5. Jadi betul lah. Koordinat 4,5 ni adalah betul. Dia berada pada garisan PQ. Kemudian koordinat 7, 6. Semak juga. Nilai X dia 7 naik ke atas. Dan baca nilai Y dia sama dengan 8. Bukan 6. Jadi ini salah. Jangan kamu tanda yang ini salah. Kemudian koordinat 9,9. 9 nilai X dia 9. Tengok kat sini naik ke atas. Dan kamu baca nilai Y dia berapa? Nilai Y dia ini 8, ini 12. Ini sepatutnya 10. Okey. Dia 99 ni salah. Jawapan 9, koordinat 9,9 adalah salah. Kemudian koordinat 4,3. 4,3. 4 naik ke atas. Nilai Y dia 3. Betul ke 3? Ni bukan 3 sebab 4 bila kena pada garisan PQ ni, kamu baca nilai Y dia adalah sama dengan 5, bukan 3. Jadi ini pun adalah salah. Koordinat 4,3 salah. Okey, seterusnya koordinat 7,8. Nilai X dia 7. 7 kamu naik ke atas dan baca nilai Y dia adalah 8. Betul. Jadi yang ini adalah betul. Dan akhir sekali koordinat 12,11. Tengok nilai X dia 12. Ini 10. Tak ada 12 tapi kita boleh tahulah 12 ada kat sini. Sebab skala dia 2 petak sama dengan 2 unit. Okey, 2 petak. Ni 11, ini 12. So 12 naik ke atas. Okey. Jadi graf garisan PQ ni kamu sambungkan. Dan bila sambungkan dan bersilang dengan 12 di sini, kamu boleh agak nilai Y dia adalah lebih besar daripada 12. Mesti lebih besar daripada 12. Jadi kalau dia kata koordinat 12, 11, ini salah. Ini tidak berada pada garisan PQ. Jadi yang ini pun salah. Okey, itu adalah jawapan untuk soalan 1C. Okey, kita tengok pula soalan nombor 2A. Tentukan sama ada pengiraan setiap pecutan berikut adalah betul atau salah. Jadi kamu kena tandakan sama ada betul atau salah. Yang pertama, sebiji durian jatuh dari pokok dengan kelajuan 11.8 meter per saat dalam masa 1.2 saat sama dengan 9.83 meter per saat kuasa 2. Jadi kamu kena kira dulu pecutan. Ingat formula kira pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagikan dengan masa yang diambil. Jadi di sini laju akhirnya mana? Laju akhirnya adalah 11.8 meter per saat dan laju awalnya adalah 0 meter per saat kerana laju awalnya adalah laju semasa durian itu belum jatuh, dia masih melekat keadaan dia. Bila masih melekat keadaan dia tak bergerak, bila tak bergerak laju dia kosong. Okey, itu laju awalnya. Jadi sama dengan 11.8 meter per saat tolak kosong, kamu bahagi dengan 1.2, kamu akan dapat jawapan dia 9.83 meter per saat kuasa 2. Ini adalah betul. Jawapan ini adalah betul. Okey, yang kedua, Helmi mengurangkan kelajuan keretanya dari 85 km per jam menjadi 75 km per jam dalam 12 minit. Sama dengan negatif 300 km per jam kuasa 2. Jadi kamu kena semak lah. Betul tak ni pengiraan ini?
Jadi untuk kira petutan sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagikan dengan masa yang diambil. Laju akhirnya adalah 75 km per jam. Kamu tolak dengan 85 km per jam. Kamu bahagikan dengan masa. Masa dia 12 minit. Tapi masa ni kamu kena tukar dulu kepada jam. Sebab unit laju dalam kilometer per jam. Unit dia kita kena samakan dulu. Jadi minit tukar kepada jam. Kamu kena bahagikan dengan 60. Sebab 1 jam ada 60 minit. Jadi 12 bagi 60, kamu akan dapat sama dengan 0.2 jam. Jadi 75 km per jam tolak 85 km per jam bahagi dengan 0.2 jam, kamu akan dapat jawapan dia tak sama dengan negatif 300 km per jam. Jawapan dia adalah negatif 50 km per jam kuasa 2. Jadi jawapan ini adalah salah. Jadi kena tik salah lah. Dan yang ketiga, sebuah kereta mengambil masa 4 jam untuk bergerak dari P ke R dengan jarak 280 km. Okey, laju purata kereta itu ialah 70 km per jam. Jadi kamu kena tahu macam mana nak kira laju purata. Laju purata formulanya adalah sama dengan jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Jadi jumlah jarak dia adalah 280 km bahagikan dengan jumlah masa dia sama dengan 4 jam. Jadi 280 km bagi dengan 4 jam, kamu dapat 70 km per jam. Jadi jawapan dia adalah betul. Patutnya kat sinilah betul jawapan dia. Okey, alright. Itu jawapan untuk soalan 2A. Seterusnya kita tengok pula soalan 2B ya. 2B ni soalan dia kata padankan jenis hubungan untuk setiap pasangan berikut. Seterusnya tentukan sama ada hubungan itu adalah fungsi. Ini adalah satu pasangan tertib. Ini jadi kamu kena pilih salah satu kat sini lah. Hubungan dia sama ada 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke 1, banyak ke banyak, dan kemudian kamu kena tik juga kat sini sama ada dia fungsi ataupun bukan fungsi. Jadi diberikan dalam bentuk set, notasi set. Okey, kat sini pasangan tertib dia W, 2 dalam kurungan X, 5 dan dalam kurungan Y, 3 dan dalam kurungan Z, 5. Jadi langkah pertama kamu kena tukarkan bentuk pasangan tertib ini kepada bentuk domain dan kodomain. Dua set. Set pertama tu kita bagi domain dan set kedua kita bagi sebagai kodomain. Okey, macam mana macam ni tengok ni. Okey, kamu kena buat macam ni dulu. Okey, tukarkan bentuk pasangan tertib tadi kepada bentuk ini kita panggil sebagai domain, yang ini kodomain. Yang domain ni nilai dia kamu letakkan nilai unsur dia lah yang tadi. Ada W, X, Y dan Z. Dan nilai kodomain adalah unsur dia adalah 2, 3, 5. Seterusnya kamu gunakan anak panah untuk menunjukkan hubungan dia. Dalam pasangan tertib, W pasangan dia adalah 2. Jadi gunakan anak panah W, gunakan anak panah pergi pada 2. Kemudian X pasangannya adalah 5 dalam pasangan tertib. Kalau kamu tengok X gunakan anak panah pergi pada 5 dan Y gunakan anak panah ke pasangan tertib dia adalah 3. Gunakan anak panah. Anak panah ni menunjukkan hubungan dia. Dan akhir sekali Z pasangan tertib dia adalah 5. Jadi dia pergi pada 5. Bila dah siap, kamu kena kenal pasti apakah jenis hubungan ini. Tengok. Yang pertama ni W dengan 2 ni adalah hubungan 1 ke 1. Tapi kita ada juga yang kat sini. X ni pergi kepada nilai 5, unsur 5 dalam kodomain. Manakala Z pun dia pergi kepada unsur yang sama dalam kodomain, itu unsur 5. Jadi 2 unsur daripada domain, 2 ni maksudnya banyak. 2 tu banyak, pergi kepada 1 unsur dalam kodomain. Jadi hubungan dia adalah banyak ke 1. Hubungan ni adalah banyak ke 1. Itu jawapan dia, banyak ke 1. Jadi banyak ke 1 dan hubungan banyak ke 1 ni adalah satu fungsi. Jadi jawapan dia, hubungan dia banyak ke 1 dan dia adalah satu fungsi. Okey, yang kedua pula, tengok yang kedua. Yang kedua pula sama juga, kamu kena tukarkan dulu bentuk pasangan tertib ni ke dalam bentuk domain dan kodomain. Buat pada 2. Yang pertama ni kita panggil sebagai domain, yang kedua ni kita panggil sebagai kodomain. Domain dia nilai 4. Kemudian nilai 6, nilai 8. So, kalau nilai yang sama, kita tak perlu tulis banyak kali. Tulis sekali saja. Contoh 4 ni dah tulis, dah tak perlu tulis dah. 4, 6, 8 dan nilai unsur bagi kodomain adalah A, B, C. A, B, C.
Okey, seterusnya kita lukis anak panah untuk menunjukkan hubungan dia. 4 pasangan titik dia adalah A. Lukis anak panah daripada 4 pergi kepada A. Dan lukis anak panah daripada 4 pergi kepada B. Dan lukis anak panah 6 pergi kepada B. Dan anak panah daripada 8, pasangan titik dia C, lukis anak panah pergi kepada C. Bila dah siap, kita boleh kenal pasti jenis hubungan dia. Tengok, kita ada hubungan 4 ni, satu unsur daripada domain pergi kepada 2 unsur dalam kodomain. Okey, maksudnya kat sini hubungan dia 1 kepada banyak. Okey, kemudian tengok lagi. Unsur 4 ni dia pergi kepada unsur B B dalam kodomain, manakala unsur 6 pun dia pergi kepada unsur yang sama dalam kodomain, itu B. Jadi yang kat sini kita ada hubungan jenis banyak kepada 1. Jadi untuk kes ini, sebab dia ada hubungan 1 kepada banyak dan juga banyak kepada 1, jadi nama hubungan ini adalah hubungan banyak kepada banyak. Okay? Hubungan dia adalah banyak kepada banyak. Okay? Itu jawapan dia, hubungan banyak kepada banyak, dan bagi hubungan banyak kepada banyak, dia adalah bukan fungsi. Dia bukan fungsi. Okey, yang ketiga pula. Okey, yang ketiga. Ketiga ni ini adalah bentuk pasangan titik yang diberi untuk yang ketiga tu, iaitu dalam kurungan 2,3 dan dalam kurungan 3,7 dan dalam kurungan 5,9 dan dalam kurungan 7,11. Jadi kamu kena tukarkan bentuk pasangan tertib ini kepada bentuk domain dan kodomain. Yang pertama ni adalah domain. Domain tulis 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Untuk kodomain kamu tulis 3, 7, 9 dan 11. Okey, kemudian kita lukis anak panah untuk menunjukkan hubungan dia. 2 pergi kepada 3, pasangan tertib dia. 3, anak panah ketiga. 3 pergi kepada 7, 5 kepada 9 dan 7 kepada 11. Dan ini adalah jenis hubungan adalah 1 ke 1. Okey, jawapan dia hubungan 1 ke 1. Dan jenis hubungan 1 ke 1 adalah satu fungsi. Tengok ni jawapan dia, 1 ke 1 dan dia adalah satu fungsi. Dan yang akhir sekali yang ini Akhir sekali, ni diberikan pasangan tertib dalam kurungan 3,6, dalam kurungan 3,9 dan dalam kurungan 4,8 dan dalam kurungan 5,10. Jadi kamu tukarkan bentuk pasangan tertib kepada bentuk domain dan kodomain. Nilai domain dia adalah 3, 4, 5. 3, 4, 5 dan nilai kodomain dia adalah 6, 8, 9, 10. 6, 8, 9, 10. Dan kamu lukiskan anak panah untuk tunjukkan hubungan dia. Merujuk kepada pasangan tertib 3 kepada 6, jadi 3 anak panah dia kepada 6 dan 3 juga kepada 9, 3 juga pergi kepada 9, kemudian 4 kepada 8, 4 pergi kepada 8 dan 5 kepada 10, 5 kepada 10. Lepas tu baru kamu kena pasti jenis hubungan ini. Ini adalah hubungan 1 kepada banyak, sebab satu unsur daripada domain pergi kepada 2 unsur dalam kodomain, jadi 1 kepada banyak. Jadi itu adalah hubungan dia, hubungan 1 kepada banyak. Dan hubungan 1 kepada banyak, dia bukan fungsi. Okey, hubungan 1 kepada banyak, dia adalah bukan fungsi. Ini jawapan dia. Hubungan dia adalah 1 ke banyak dan dia bukan fungsi. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan 2C. Okey, padangkan yang berikut. Diberikan gambar ni, gambar 1, gambar 2 dan gambar 3 ni adalah contoh gambar berkenaan penjelmaan. Jadi kamu kena pasti jenis penjelmaan dia, jenis apa, translasi ke, pantulan ke, putaran. Jadi yang pertama kamu tengok kat sini, okey, P ni adalah objek dan P prime adalah image. Okey, dan tengok kedudukan bentuk dia, saiz dia adalah sama, dia adalah kongruen dan isometri dia juga adalah sama. Bila isometri dia sama dan dia kongruen, maka dia adalah satu translasi. Jawapan dia translasi. Yang kedua pula, kalau kamu tengok P ni, P adalah objek dan P prime image. Okey, kalau kamu tengok satu garisan ni adalah merujuk pada paksi pantulan. Okey, dan ini kalau kamu tengok kedudukan dia pun sama dan dia adalah kongruen, cuma dia tak isometri. Jadi ini adalah satu pantulan. Yang ketiga ni pula, okey, P ini adalah objek dan P prime image. Kita tengok macam mana? Daripada ada pula sudut ni, ini menunjukkan apa? Ini arah putaran. Jadi 3 ni jawapan dia adalah putaran. Okey, itu adalah jawapan untuk soalan nombor 2. Okey, jadi itu saja kelas kita hari ini.
Dan kalau kamu ada sebarang masalah, boleh mesej cikgu melalui Telegram. Okey, terima kasih semua.